Itu dia tadi senarai harga barang terpilih, komoditi dan mata wang asing yang disediakan oleh PMB Investment. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersiaran secara langsung menerusi saluran berita RTM dan di TV1. Anda juga boleh ikuti kami menerusi YouTube dan Facebook BIS Malaysia. Baik saudara, semua perkhidmatan bercukai dikenakan kadar cukai baru sebanyak 8.0% kecuali beberapa kumpulan perkhidmatan bermula 1 Mac lepas. Bagi memahami dengan lebih jelas mengenai cukai perkhidmatan CP ini, kita bersama dengan tetamu yang telah pun bersiap sedia di studio ketika ini, Encik Jalbir Singh Rial, rakan kongsi cukai tidak langsung Ernst & Young Tax Consultant Sdn Bhd. Selamat petang tuan. Terima kasih Encik Akmal untuk memberi kesempatan saya di BIS Malaysia. Baik, terima kasih juga bersama-sama dengan kami di BIS Malaysia. Kita nak membincangkan satu topik yang boleh dikatakan topik yang hangat juga untuk kita perkatakan tentang reformasi cukai dengan keadaan ekonomi negara kita dan juga global mungkin masih lagi belum stabil dan juga dengan kemasukan ataupun dengan adanya reformasi percukaian ini. Jadi mungkin kita dapatkan keperluannya dan kepentingan reformasi percukaian yang dilaksanakan kerajaan ini bagaimana tuan? Okey. So secara asasnya tujuan pelaksanaan reformasi percukaian adalah untuk mempertingkatkan pendapatan hasil negara. Baik. Tetapi terdapat beberapa keperluan dan kepentingan pelaksanaan reformasi cukai. Pertama, melalui reformasi percukaian, kerajaan dapat memperbaiki infrastruktur malah menambah baik kesejahteraan rakyat dari segi kualiti perkhidmatan dan bantuan yang disediakan. Sebagai contoh, pemberian subsidi kepada barang dan perkhidmatan asas untuk meringankan beban rakyat seperti subsidi beras, tepung, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Kedua, reformasi percukaian adalah bertujuan untuk menghapuskan atau paling tidak mengurangkan kemungkinan penyelewengan atau pengelakan cukai di Malaysia. Ini kita dapat lihat melalui pengenalan sistem e-invoice yang dilaksanakan secara berperingkat bermula pada 1 Ogos 2024. Yeah. Dan kalau kita lihat setiap pelaksanaan itu pasti akan ada kesan serta impaknya. Jadi kita ingin tahu impak daripada pelaksanaan kadar baru cukai perkhidmatan terutama sekali kepada ekonomi negara ini tuan. Okey, I think Kementerian Kewangan telah menyatakan bahawa langkah ini adalah satu usaha untuk menyokong inisiatif kerajaan dalam rangka Plan Madani. Baik. Untuk memperkukuhkan kestabilan ekonomi Malaysia dan meningkatkan pelaburan luar. Kerajaan menjangkakan peningkatan pungutan hasil sebanyak 3 bilion dan peningkatan pungutan hasil sebanyak 1.5% dalam 2024. Dan hasil tambahan ini boleh digunakan untuk meningkatkan prasarana awam, memperkukuhkan asas kewangan negara dan meningkatkan bantuan kepada rakyat. Dan untuk maintain infrastruktur yang penting seperti kesihatan, sekolah dan sistem jalan. Dengan langkah-langkah yang diambil, saya percaya kadar baru cukai perkhidmatan ini dapat memberi manfaat positif kepada ekonomi negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam jangka panjang, rakyat akan lihat manfaat positif tersebut yang lebih jelas. Baik, itu saya seronok kalau misalnya tuan kongsikan ada kesan positif kepada sebenarnya ekonomi negara. Kita tahu bahawa cukai adalah salah satu instrumen untuk hasil kepada negara dan sebenarnya hasil ini, limpahan hasil ini akan dirasai oleh masyarakat ataupun rakyat sendiri. Jadi segalanya yang dilaksanakan pasti ada kesan terbaik kepada rakyat khususnya. Dan seperti mana kita tahu bahawa kerajaan memberi jaminan perubahan kadar baru ini tidak melibatkan perkhidmatan bagi keperluan asas rakyat. Jadi bagaimana ini dapat memastikan agar rakyat kita ni semuanya risau benar-benar tidak terkesan. Okey. Saya ingin memetik apa yang dikatakan oleh Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Hamzah Azizan. Beliau memberitahu walaupun ada keperluan untuk meluaskan pendapatan negara, kerajaan mengambil kira keperluan untuk melindungi rakyat daripada bebanan yang berlebihan. Untuk memastikan agar rakyat benar-benar tidak terkesan dengan perubahan ini, pihak Kementerian Kewangan, kementerian kerajaan yang lain telah menjalankan penilaian teliti terhadap perkhidmatan yang dikenakan cukai baru dengan objektif perkhidmatan tersebut tidak termasuk dalam kategori keperluan asas. Baik. Jadi kita tengoklah perubahan 6 ke 8%.
tidak akan melibatkan semua perkhidmatan. Kerajaan telah memberi kelonggaran seperti F&B, makanan, minuman, telekomunikasi, parking kenderaan akan di-charge 6%. Itu masih kekal lagi 6%? Masih kekal 6% dan tidak naik ke 8%. Baik. So kita tengok ini semua servis masih akan ada 6%. Ada skop yang baru seperti logistik servis. Itu skop cukai perkhidmatan yang baru. Itu juga akan pada kadar 6%. So ada banyak rakyat bimbang cakap, F&B, kalau mereka guna logistik service provider, dia akan ada kenaikan juga. Akan ada kenaikan. Tetapi pihak kementerian, pihak customs telah memberi exemption untuk makanan dan minuman tidak akan dikenakan cukai, dan untuk perkhidmatan penghantaran barang pun untuk makanan dan minuman tidak akan dikenakan. Baik. So you kan tengok semua chain tak ada tax yang lebih lah. Tak ada F&B. Perubahan yang ketara lah. Mungkin kita risau, tapi sebenarnya kerisauan kita itu kita harus kurangkan. Mungkin juga kita jangan terlalu memikirkan sangat perubahan cukai perkhidmatan ini memberi kesan kepada kos sara hidup, kerana kita tahu bahawa apa yang dilaksanakan oleh kerajaan pastinya akan memikirkan keperluan kepada rakyat itu sendiri. Ya. Betul tuan? Betul. Lagi satu yang saya nak beritahu tentang baru-baru ini kita dengar tentang kadar elektrik. Baik. Okey. Cukai perkhidmatan. Itu risau juga tu. Itu masalah yang saya dengar daripada rakyat. Betul. So, kadar penggunaan elektrik 600 kW sejam yang lebih baru dikenakan cukai perkhidmatan. Berdasarkan Suruhanjaya Tenaga, hampir 85% pengguna elektrik ada di bawah ambang tersebut. Jadi mereka tidak akan terkesan dengan cukai perkhidmatan. So orang yang terkesan adalah 15% saja. Baik. So 85% takkan kenakan cukai perkhidmatan atas elektrisiti. So saya ingat ini semua persepsi lah. Orang ingat elektrik semua 6%, 8%. Sebenarnya tidaklah. Betul. Jadi kalau kita mungkin dengar saja berita, kita jangan buat persepsi, jangan buat tanggapan kan. Kita tengok sendiri bagaimana penggunaan elektrik. Tapi yang paling penting cara kita untuk menggunakan elektrik itu kena sentiasa berjimat cermat. Barulah kita tengok bil elektrik itu tidak akan melambung tinggi dan juga sebagainya. Betul. Ataupun komersial perumahan komersial dan juga sebagainya. Jadi kita perlu menggunakan dengan seminimum mungkin dan juga berjimat cermat. Betul tuan? Secara berhemah lah. Betul, secara berhemah. Itu paling penting sekali. I think lagi satu saya nak beritahu, pihak syarikat pun bimbang. Mereka cakap apa supply yang mereka dapat akan charge cukai perkhidmatan, dan apa servis yang mereka render kepada customer akan ada cukai perkhidmatan. Tapi kerajaan telah menyediakan satu lagi inisiatif, iaitu B2B exemption. Baik. Bagi mengurangkanlah sebarang kesan cukai bertindih, cascading tax, di mana sesiapa yang charge mereka boleh gunakan B2B exemption, tetapi mereka mesti memastikanlah bahawa syarat-syarat yang dikenakan untuk pengecualian cukai tersebut dipatuhilah. So itu yang baik untuk syarikat-syarikat. Maknanya takkan ada double tax lah dalam beberapa senario. Lagi satu saya nak beritahu, sejak GST dulu mereka memperkenalkan Price Control and Anti-Profiteering Act, diperkenalkan sejak era GST. Baik. Sekarang kita akan tengok ini Price Control Act, government akan tengok kalau ada markup, margin, apa-apa barang yang dijual atas perkhidmatan yang dibekalkan, tidak mengambil kesempatan, syarikat-syarikat tidak mengambil kesempatan untuk naikkan harga secara mendadak. Baik. So I think KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN telah melaksanakan satu Ops Kesan 2024. Baik. Di mana mereka cakap sesiapa yang pengguna atau pembeli ingat ini kos sudah naik, boleh panggil hotline mereka dan memberitahu harga ini tidak sepatutnya atau cek ini harga betul ke tak. Betul, tapi itulah kadang-kadang orang ramai macam keliru, banyak sangat cukai. Macam mana nak buat panduan tu? I think sebenarnya kita ada dalam SST ada dua cukai sajalah. Cukai jualan dan cukai perkhidmatan saja. Tapi ada beberapa skop yang masuk sebagai cukai perkhidmatan. Baru-baru ini kita pun tengok
pihak customs dekat Facebook mereka, dekat website mereka sudah mengeluarkan beberapa komunikasi. Baik. Tahu ini akan kenakan tax, ini tidak akan kenakan tax, so mereka boleh refer. Baik. So I think communication is key lah. Betul, itu yang paling penting. Kita kena dapatkan ilmu, dapatkan informasi yang tepat, yang paling penting sekali. Betul. Okey, jadi kita tanya soalan yang seterusnya, tuan. Boleh. Apa antara perkara yang perlu diberi perhatian agar ekonomi tidak mengalami kejutan daripada pelaksanaan kadar baru ni, tuan? Okey, untuk memastikan kejutan tidak berlaku, I think pihak kerajaan, pihak customs perlu berkomunikasi lah dengan pihak industri tentang sistem, tentang proses, tentang panduan pelaksanaan. Betul. Antara langkah yang diambil oleh pihak customs under Dato' Anis, our Customs Director General, dia telah melaksanakan beberapa sesi handholding secara berterusan dengan pihak industri untuk menyebarkan maklumat yang tepat kepada rakyat dan mengisukan beberapa panduan yang terperinci. Of course, kita perlu tahu panduan-panduan ini is not 100%. Because semua business model ada yang kelainan. Baik. So kita sebagai konsultan, kita sebagai syarikat-syarikat perlu memberi constructive feedback kepada pihak kerajaan, pihak customs untuk memberitahu ini tidak termasuk dalam panduan, boleh kita update. So I think Ministry of Finance pun cakap panduan-panduan ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa untuk ia memberi manfaat kepada semua orang. Baik. Dan bukan saja pihak industri, I think komunikasi yang efektif dan jelas kepada rakyat will surely meet the objective untuk perubahan kadar cukai. Because banyak orang ada persepsi semua barang akan naik. Sebenarnya tidak. Dan saya nak share satu lah. Sekarang kami di Ernst & Young pun telah mengadakan beberapa sesi round table dengan pihak industri tentang apa masalah yang mereka menghadapi, apa kerisauan mereka, dan kita sudah kumpul semua feedback itu dan beri kepada pihak customs. Tetapi apa yang satu permintaan yang saya nak beritahu sini, itu mungkin yang terakhir, tuan. One last point. 30 saat. Satu permintaan yang pihak industri semua nak ialah satu grace period lah. Satu grace period selama 3 hingga 6 bulan, because bila ada teks baru atau skop baru, kita tahu mesti ada kesilapan atau kesalahan secara administratif yang tidak sengaja. So kalau pihak kerajaan boleh memberi kelonggaran, I think you'll be welcome lah. Baik, itu sahaja masa kita ada, tuan. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Encik Jabir Singh Ria, rakan kongsi cukai tidak langsung Ernst & Young Tech Consulting, konsultan yang berhad. Untuk itu, saudara, BIS Malaysia edisi Mac 2024 berakhir di sini. Teruskan bersama RTM untuk perkembangan semasa dalam berita wilayah. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Kamal Hafiz Ruslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.